Berita menarik hari ini di asoka.com Jumaat 3 Disember. Baiklah, kita mulakan berita menarik hari ini dengan pembentangan belanjawan 2022 di mana Kerajaan Sabah hari ini membentangkan belanjawan lebihan berjumlah 4.596 bilion ringgit berbanding kutipan hasil sebanyak 4.707 bilion pada tahun depan dengan nilai lebihan sebanyak 110.68 juta ringgit. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor selaku Menteri Kewangan ketika membentangkan belanjawan negeri 2022 itu berkata peruntukan itu selari dengan tuntutan dan keutamaan semasa serta tema belanjawan tahun depan iaitu ekonomi pulih, rakyat sejahtera. Katanya tema itu dirangka berteraskan aspirasi dan komitmen kerajaan negeri bagi memulihkan ekonomi yang terkesan akibat pandemik COVID-19 dan usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjayakan hala tuju Sabah Maju Jaya. Belanjawan berkenaan adalah yang kedua dibentangkan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS selepas Belanjawan Sabah 2021 yang dibentangkan pada 18 Disember tahun lalu. Jumlah perbelanjaan tahun depan menunjukkan peningkatan berbanding 4.303 bilion ringgit yang diperuntukkan kerajaan negeri dalam belanjawan tahun ini dengan lebihan 178.7 juta berbanding unjuran hasil sebanyak 4.481 bilion ringgit. Haji Ji berkata daripada jumlah perbelanjaan keseluruhan tahun depan, Kementerian Kewangan menerima peruntukan tertinggi dengan anggaran perbekalan sebanyak 1.824 bilion ringgit manakala anggaran pembangunan sebanyak 4 juta ringgit. Sementara itu, belanjawan 2022 Sabah memberi fokus kepada teras kedua dalam hala tuju Sabah Maju Jaya iaitu pembangunan modal insan dan kesejahteraan rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor berkata tanggungjawab itu diamanahkan kepada beberapa kementerian dan agensi. Tambah beliau lagi, Sabah Creative Economy and Innovation Centre juga akan menganjurkan pelbagai latihan berkonsepkan keusahawanan berteraskan inovasi bagi memastikan bakat modal insan di Sabah terus digilap untuk memenuhi kehendak industri semasa. Haji Ji yang juga Menteri Kewangan Sabah berkata kerajaan akan terus komited untuk melahirkan lebih ramai modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi, komunikasi dan maklumat. Sehubungan itu, beliau berkata sebanyak 61.8 juta ringgit diperuntukkan bagi latihan, kursus dan pembangunan ICT dan ini termasuk peruntukan di bawah KSTI sebanyak 35.16 juta ringgit serta Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri Sabah berjumlah 22.94 juta ringgit. Melahirkan lebih ramai modal insan yang berpengetahuan dan berkemahiran tinggi dalam bidang teknologi, komunikasi dan maklumat ICT. Manakala sesi dialog Polis Diraja Malaysia PDRM bersama masyarakat bertujuan mengeratkan hubungan dalam usaha membantras aktiviti jenayah selain memperkukuhkan keselamatan setempat. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata program itu merupakan platform sangat penting dalam merapatkan hubungan antara polis dan masyarakat. Katanya ia akan menghasilkan kerjasama dalam mencegah jenayah, keselamatan, ketentraman awam termasuk kesihatan bagi memastikan masyarakat sentiasa berada dalam keadaan baik. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas sesi dialog keselamatan PDRM bersama JPPM, Ketua Kampung ARS dan KRT sekitar bandaraya ini di IPD Kota Kinabalu hari ini. Muhammad Zaidi berkata masyarakat juga boleh memainkan peranan sebagai mata dan telinga polis untuk menyampaikan maklumat sebelum tindakan dapat diambil. Katanya ia akan memastikan tindakan segera dapat diambil sebelum masalah atau jenayah yang timbul menjadi semakin serius. Muhammad Zaidi berkata semua pihak harus memainkan peranan terutamanya dalam memastikan kawasan di bawah tanggungjawab masing-masing selamat. Berita seterusnya, Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu sedang giat menjalankan operasi mengesan sekumpulan 5 penjenayah yang dikesan aktif melakukan pecah rumah sekitar bandaraya ini sepanjang tahun ini. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Asisten Komisioner Muhammad Zaidi Abdullah berkata, hasil siasatan pihaknya percaya kumpulan penjenayah terbabit dalam sekurang-kurangnya 11 kes pecah rumah dan peti besi membabitkan kerugian hampir
juta ringgit. Katanya berdasarkan siasatan dijalankan, pihaknya mengenal pasti kumpulan yang menaiki kereta berwarna gelap ini melakukan jenayah dengan menggunakan pakaian serba gelap iaitu hoodie dan memakai pelitup muka. Muhammad Zaidi berkata demikian pada sidang media selepas sesi dialog keselamatan PDRM bersama JPPM, Ketua Kampung, ARS dan KRT sekitar bandaraya ini di IPD Kota Kinabalu hari ini. Muhammad Zaidi berkata kes terbaru dilaporkan berlaku ini di kawasan perumahan Lido di sini ketika pemilik rumah berada di luar daerah. Katanya kumpulan penjenayah terbabit didapati bertindak merosakkan sistem CCTV rumah mangsa sebelum melarikan barangan berharga. Menurutnya kumpulan berkenaan sudah dikenal pasti dan usaha memburu semua suspek sedang giat dijalankan. Katanya usaha pemantauan juga akan diperketatkan terutamanya menjelang cuti Krismas dan tahun baru nanti. Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami di mana 5 rumah jenis tidak kekal terbakar dalam kejadian di Kampung Patikang Ulu Keningau awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 4 pagi itu, semua rumah berkeluasan 185 meter persegi berkenaan musnah sepenuhnya selepas operasi pemadaman berjalan lebih sejam. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 4.35 petang. Katanya susulan laporan itu sepasukan 10 anggota dan pegawai bersama jentera dikerah ke lokasi kejadian. Katanya setibanya di lokasi, api masih marak membakar semua rumah berkenaan dan operasi pemadaman terus dijalankan. Menurutnya tiada sebarang kecederaan atau kematian dilaporkan dan api berjaya dikawal pada jam 6 pagi. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.